Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini berkenaan memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah kita, untuk memberi ruang kepada kita habiskan sedikit lagi syarahan pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, datanglah ke masjid. Kami pihak masjid sentiasa mengalu-alukan kehadiran para jemaah. Kalau ada pun kekurangan sedikit sebanyak, insya-Allah kita di peringkat pentadbiran dan pengurusan akan sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan dan juga kemudahan. Tetapi bagi kita pula sebagai orang beriman, kita kena datang masjid. Sebab tadi kita dah jelaskan bahawa salah satu daripada tanda orang beriman adalah dia suka mendirikan solat berjemaah di masjid. Dan Nabi pula memberi amaran, orang yang payah untuk pergi ke masjid ini, itulah munafik yang terang kemunafikannya. Dan sekarang kita tengok sekeliling kita, orang munafik memang berlambat-lambat. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik. Lidah bercabang, hati bercopak, mulutnya manis tapi hatinya melengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, hati bak iblis. Mulut ramah, hati menyumpah. Mulut muji, hati mencaci. Mulut bermanis, hati dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini munafik. Kenapa ramai tak datang masjid? Dulu golongan salafus saleh begitu takut ditimpa dengan kemunafikan. Kata Abu Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi kulluhum yakhafu nifaq ala nafsih. Kata Abu Mulaikah, seorang tabi'in, aku pernah jumpa dengan 30 orang sahabat Nabi, dan aku tengok semua mereka ini majoritinya sangat bimbang menjadi munafik. Sebab itu semuanya akan sembahyang di masjid. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, ma khafahu illa mu'minun wala amanahu illa munafiqun. Orang yang takut jadi munafik itulah orang mukmin sejati. Tapi orang yang merasa aman daripada jadi munafik itulah munafik, kata Hasan al-Basri. Jadi kalau tuan-tuan kita sibuk pun, minimum sembahyanglah di masjid Isya dan subuh, minimum lah. Kalau tak dapat 5 waktu. Itu yang pertama, kita kena datang masjid kerana sunnah Nabi. Yang kedua, kita kena datang masjid sebab masjid adalah tempat Allah paling suka sekali. Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang Allah paling suka sekali adalah masjid dia, dan tempat paling dia tak suka sekali adalah tempat membeli belah. Sebab itu kalau di kawasan kita ni, manakah tempat yang paling Allah suka? Kalau kita di daerah Kuala Langat ni, apa yang Allah paling suka sekali yang ada di daerah kita? Pantai Morib, Pantai Kelanang, Pantai Batu Laut, Pasar Kampuchia, Plaza Banting Central, Dataran Banting, Bukit Tandung, Bukit Jugra, Rumah Api, Ekonsif Banting. Yang paling Allah cinta masjid-masjid dia. Bukan kita kata pasal Kampuchia tak ada, Tuhan tak sayang. Tidak, Allah lebih sayang masjid dia. Kita di sini ada 2 masjid daerah, Masjid Diraja Sultan Ala Aidin di Jugra, dan masjid kita ni, Masjid Jami' Salihin Kancung Darat ini. Dan kita di daerah kita ada Masjid Korea 33 buah kalau tak salah kiraan. Surau kita ada 135 buah. Ada 9 buah surau Jumaat, ada 126 surau biasa. Tak campur surau Kedai Tomiam dan juga Petronas. Kalau kira lagi banyak sebenarnya. Ini tempat yang paling Tuhan suka berbanding dengan Ekonsif. Itu kena ingat. Bukan kita tak boleh pergi Ekonsif. Kalau orang tanya, daerah kita di mana tempat Tuhan paling suka? Masjid. Maka datanglah ke masjid. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang kerap pergi ke masjid, Nabi gelarkan sebagai ahli Allah, ahlullah.
Ada satu hadis riwayat Tabrani, Nabi menyebut inna umara buyutillah hum ahlullah azza wa jalla. Orang yang gerak mengimarahkan rumah Allah, mereka dipanggil sebagai ahlullah, orang Allah. Dia kan biasa kita selalu kelompokkan manusia ikut tuan. Dia ni geng mana? Contoh kalau di kampung kita, Ustaz, tu orang tuanku Ustaz, dia orang tuanku macam ni. Tuanku kalau berangkat cari dia, dia orang tuanku. Ustaz, dia orang Datuk Seri Ustaz. Dia kalau Datuk Seri datang memang dia lah orang dia. Kita panggil orang Datuk Seri. Tak kira Datuk Seri Menteri ke, Datuk Seri Menteri Besar ke, ada orang Datuk Seri ke Ustaz. Ada orang Tan Sri Ustaz. Jangan main dia orang Tan Sri. Ustaz, dia orang bosku Ustaz. Dia orang masuk bosku ke mahkamah. Dia siapa lah boleh bosku. Kita ada kelompokan orang. Tapi kalau orang masjid, Ustaz, ni orang Allah. Ni geng bukan geng macam gangster pula. Ni orang Allah Ustaz. Itu gelaran yang Nabi nak menunjukkan keistimewaan. Apa keistimewaan jadi orang Allah? Keistimewaannya Allah pelihara kehidupan kita, dunia akhirat. Orang Allah. Saya pernah pergi ceramah di satu masjid. Masjid ni Masjid Kampung Makam di Kota Tinggi, Johor. Tuan-tuan macam kita di daerah Kuala Langat ni banyak tempat bersejarah, istana lama, makam sultan banyak. Jadi kita memang hidup dengan sejarah. Kalau tuan-tuan minat sejarah, tuan-tuan kena pergi ke Kampung Makam di Kota Tinggi. Apa sebab? Kampung Makam Kota Tinggi ini, di situlah terletaknya makam Paduka Seri Sultan Mahmud Shah kedua, diberi almarhum Sultan Ibrahim Shah. Siapa dia? Orang Melayu kenal dengan nama Sultan Mahmud Mangkat Kejulang. Di situ ada makam Sultan Mahmud Mangkat Kejulang. Dia Sultan Johor yang ke-7. Dia memerintah Sultan Johor ke-10. Dia memerintah tahun 1685 sampai Ogos 1699. Dia mangkat di Gunung. Dia adalah keturunan terakhir Raja Fatimah, cucu kepada Sultan Alauddin Ri'ad Shah yang kedua, iaitu raja pertama yang membuka Johor Lama tahun 1530. Tuan-tuan kalau pergi Kota Tinggi, dia ada tulis signboard besar, Kota Tinggi 1530. Itu keluarga dia dulu sebelum. Jadi Sultan Mahmud Mangkat Kejulang ini, makam dia di Kampung Makam Kota Tinggi. Ada masjid, kompleks itu penuh dengan kubur. Jadi saya dipanggil ceramah Maulidur Rasul. Imam masjid itu Tuan Haji Tarpani. Orang Tarpani, auzubillah lah, Tarpani, Haji Tarpani. Tapi bacaan dia sedap betul, tak bunyi auzubillah. Dia qari Quran. Dia alim betul. Dia anak dia semua qari Quran. Jadi saya pergi ceramah. Rupanya masjid ni, dia keliling tu memang kubur lah. Kubur makam tuanku tu tempat khas, bawah tu semua kubur lah. Dia pun cerita dulu Ustaz, kawasan masjid ni semua kubur. Jadi bila dah ganti bertahun-tahun, kita nak luaskan masjid. Jadi bila nak luaskan masjid, kita terpaksa bongkar beberapa kubur untuk nak dialihkan sedikit. Kalau tak, masjid tu kecil je, jadi terpaksa nak diluaskan lagi. Bayangkanlah ini kubur orang lama-lama tu dah sejak tahun 1690, tahun 1700, 1800. Bayangkanlah. Jadi yang ajaib dia kata dia, ada kubur yang bila kita gali tu, jenazah ni masih elok lagi. Dan yang kebumi di masjid, adat orang dulu yang boleh dikebumikan di masjid, raja, bangsawan dan ahli masjid tadi. Orang biasa yang jenis tak pergi masjid, tak dibenarkan kebumi di masjid. Sebab itu dulu kubur kat rumah saja. Bila meninggal, tanam kat tiang rumah, kat mana-mana. Itu yang kita sekarang boleh buat perumahan. Sodok-sodok tengok batu nisan lama, ikut batu. Sebab dulu hanya tanam bawah rumah, tepi kebun dululah. Kalau kubur tepi sungai, ada tanda lain pula lah. Dia tengah hutan, kubur tengah hutan, ada makna. Kubur kat sungai, ada makna. Kalau dalam hutan, tuan-tuan tengok kiblatnya di mana. Kalau kiblat tak betul, janganlah digali-galikan. Itu bukannya mayat dalam tu, saka, atau raya, macam-macam. Nak kena pandai juga nak jadi, nak menengok kubur dia, ada ilmu dia. Kadang menjerit tengah malam. Jadi masjid memang hanya dikebumikan untuk orang masjid saja. Jadi di situ
Allah nak tunjukkan orang rajin pergi masjid, jenazahnya memang tak rosak. Dan yang Imam Tarpani cerita, jenazah yang tak rosak tu pegawai masjid, imam atau ada Bilal. Jadi kita doa kepada Imam Bilal, walaupun allowance tak besar, gaji tak besar, tapi dalam kubur dia syok lah, dia tak ada gangguan. Bilal allowance tak besar tuan-tuan, imam lain 800 lebih, Bilal 300 lebih je. Itu pun ada masa jabat agama lambat, yakin lambat, 3 bulan tak bayar. Itu asal sambil duduk ke tu, Allahu Akbar, orang tak masuk. Kita PMD, pegawai penyelaras masjid daerah, buat pemantauan sampai macam Ramli Sahid bersuara azan ni, Allahu Akbar. Ini macam garang. Ini tak di belakang, pun duduk je. Kalau kata tak masuk lagi, pergi bank tadi tak ada lagi. Minggu depan tu dapat cek tunggakan 3 bulan, azan Piramli. Macam seberah padi. Dia bukan sini, cerita tempat lain. Daerah ni tak besar, tapi kita bagi semangat. Tuan Haji esok kalau mati, Allah pelihara kita. Saya ramai jumpa bila-bila, walaupun nampak peranannya kecil saja azan, tapi kematian dia dicemburui. Kita cemburu cara dia mati. Mati malam Jumaat, mati di Mekah, macam-macam kebanyakannya. Ikhlas, bagus, luar biasa sekali. Sebab Bilal dengan imam, tuan-tuan percaya imam ke percaya Bilal? Orang percaya Bilal. Masa bila? Bulan puasa. Orang tak percaya tu imam. Katalah bulan puasa nak buka, imam buat pengumuman, tuan-tuan boleh makan sekarang ya, tak ada orang layan. Tapi bila diketuk mikrofon, subhanallah, alhamdulillah, bukan nasinya dia, Allah, kita pun sama nganga. Habis hari solat 3 cendol habis. Punya percaya ke Bilal. Jadi bila-bila tu janganlah kira sangat penat. Tapi ahlullah, kita jadi orang Allah. Ajak orang datang masjid, besar pahala dia. Yang ketiga,